Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muhammad Sofian bin Abu Khalifah, tenaga pengajar kanan dari Giat Mahara Kampar. Untuk hari ini saya akan menerangkan berkaitan dengan bagaimana pemeriksaan yang perlu kita lakukan untuk melakukan perjalanan jauh bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidiladha yang akan tiba ini. Jadi saya serba sedikit akan menunjukkan pemeriksaan yang perlu anda lakukan untuk membolehkan sesuatu perjalanan tu lebih lancar ke destinasi. Okey, mari kita tengok apa yang perlu kita periksa pada kereta. Jadi perkara pertama untuk kita melakukan pemeriksaan adalah paras minyak enjin, yang mana kita perlu membuat pemeriksaan ini. Okey, jadi dekat sini ada paras minimum dan paras maksimum. Pastikan minyak pada paras maksimum di atas sini. Okey, jadi minyak menunjukkan pada paras kedudukan yang betul, iaitu pada paras maksimum. Kalau kurang kita perlu tambah sehingga pada paras yang disebutkan tadi. Perkara yang kedua pula, selepas kita membuat pemeriksaan pada minyak enjin, kita perlu melihat kepada pemeriksaan paras minyak brake, yang mana dekat sini ada paras minimum dan maksimum. Pastikan paras minyak brake pada kedudukan bergaris ini. Kalau masih kurang, kita perlu tambah minyak brake ini pada sehingga paras garisan yang ada. Baiklah, untuk seterusnya pemeriksaan yang perlu kita lakukan ialah paras air di dalam radiator, yang mana pemeriksaan ini mesti dilakukan semasa enjin dalam keadaan yang sejuk. Barulah kita boleh membuat pemeriksaan. Sekiranya enjin masih dalam keadaan panas, kita tidak boleh untuk membuka penutup radiator kerana akan dikhawatiri akan menyebabkan air daripada radiator akan keluar dan terkena pada kita yang sedang memeriksa. Sebab air pada ketika itu adalah air panas. Jadi kita diminta untuk melakukan pemeriksaan ini pada ketika enjin dalam keadaan sejuk. Jadi kita perlu buat membukanya, dan di sini kita perlu melihat air perlu berada di paras yang ini. Sebagai contoh, pada kedudukan ini kita nampak air di situ, maknanya dalam keadaan yang mencukupi. Sekiranya kita tidak kelihatan air di situ, kita perlu menambah air sehinggalah kita nampak air itu berada di kedudukan sini. Baiklah, selepas itu kita juga perlu memeriksa pada tangki simpanan, paras air pada tangki simpanan, yang mana di sini ada paras maksimum dan minimum. Kita perlu memastikan air di dalam tangki simpanan ini berada pada kedudukan paras maksimum, iaitu dengan cara kita melihat ke dalam dan parasnya kita boleh lihat di sini, yang mana ada kedudukan paras maksimum dan minimum. Okey, seterusnya setelah kita melihat keadaan paras kedudukan air dalam enjin pada radiator dan pada tangki simpanan, kita perlulah memeriksa
keadaan minyak gearbox automatik. Okey, kalau kita perhatikan minyak dalam keadaan yang mencukupi. Okey, seterusnya pemeriksaan lain adalah memeriksa bateri. Untuk pemeriksaan bateri, sekiranya bateri menggunakan air bateri, kita perlulah menambah air bateri mengikut paras yang ditetapkan, dengan menambah air bateri. Tetapi bagi jenis yang ini, iaitu jenis ini adalah jenis maintenance free. Jadi maintenance free, kita tidak perlu membuat sebarang pemeriksaan. Setelah kita memeriksa pada bahagian enjin, kita beralih pada bahagian tayar. Apa yang perlu kita membuat pemeriksaan pada bahagian tayar? Yang pertama adalah melihat kepada keadaan bunga tayar. Dekat sini, kalau kita perhatikan, dia ada satu penanda untuk kita nak melihat pada keadaan kausan bunga tayar. Seperti yang kita nampak di sini, penanda pada bahagian bunga tayar ni masih berada di bahagian bawah. Sekiranya bunga tayar kedudukannya sama paras dengan penanda, menunjukkan bahawa bunga tayar dalam keadaan haus. Di sini kita lihat masih lagi kedudukan penanda masih berada di bawah. Ini menunjukkan bunga tayar masih boleh digunakan. Dan seterusnya, setelah kita memeriksa keadaan bunga tayar, kita hendaklah memeriksa keadaan tekanan tayar. Untuk kita nak memeriksa tekanan tayar, kita boleh rujuk kepada bahagian sini. Sini adalah untuk kita melihat tekanan bunga tayar, tekanan tayar untuk kita nak masukkan angin. Kalau di sini tertera 31 PSI. Jadi kita boleh menggunakan unit PSI 31 ataupun 220 kPa. Untuk mengisi tekanan angin tayar, kita bolehlah pergi ke stesen minyak yang berhampiran untuk mengisi angin tayar. Jadi untuk sekarang ni kita beralih pada bahagian dalam pula, yang mana kita perlu membuat pemeriksaan pada bahagian lampu utama. Setelah itu, setelah kita membuat pemeriksaan pada lampu utama, kita perlu membuat pemeriksaan pada lampu isyarat kanan dan kiri. Setelah itu kita memeriksa lampu kecemasan. Dan seterusnya kita memeriksa wiper dan air. Okey, jadi untuk itu saya akan menghidupkan enjin. Sekian saja
video saya pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan ini dapat memberikan manfaat kepada semua. Saya juga berharap kepada anda semua dapat membuat perjalanan yang baik. Semoga berhati-hati di jalan raya. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.